Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua di luar sana. Selamat datang dan selamat kembali ke Mantul Babe. Datuk boleh macam tu eh? Boleh, Kita buat macam boleh. tu. Mantul Babe. Alright, 1, 2, 3. Mantul Mantul Babe. Kalau korang tak pernah buat macam tu, Datuk pun dah buat. So Okay. apatah lagi korang. Silakan buat. Sekini Mantul Babe adalah satu program yang dibawakan khas kepada anda oleh Komunikasi Barisan Nasional. Jadi tanpa melengahkan masa, kita ingat format kita setiap minggu adalah dengan kita akan ajukan soalan, ajukan statement ataupun kita kongsikan kepada rakan-rakan kita, anda semua yang dah share kepada kita orang, apa benda yang korang nak bagikan pandangan, bagi pendapat, bagi soalan pun kita dah ambil dan kita akan tanya direct pada YB Datuk Imran. Okey, saya dah tersebut dah nama beliau. Tapi adakah anda kenal YB Datuk Imran ni siapa sebenarnya? So Imam bacakan, apa orang kata, hanya a bit of his title sebab banyak lagi lah. Kalau nak tengok YB Datuk punya resume ke title berlambak. Tak boleh habis hari ni rasanya. Jadi perkenalkan, beliau adalah Yang Berhormat Datuk Muhammad Imran bin Tamrin, merupakan adun Sungai Panjang iaitu di negeri Selangor bagi siapa yang tak tahu, dan juga beliau merupakan Exco Pemuda Barisan Nasional. Betul YB? Betul. So nak panggil YB ke Datuk ke macam mana? Bolehlah panggil YB. Bagi YB Alright, okay, beres. Thank you so much for coming YB. So alhamdulillah selesai kita buat introduction sikit-sikit dan kita terus terjun masuk. Boleh YB? Boleh. Tapi ingat, korang bila nak tengok ni, komen, share dan like. Share banyak-banyak supaya semua orang tahu. Like banyak-banyak supaya orang tahu. Dan komen. Komen yang kalau boleh baik-baik lah. Betul YB? Alright, insyaAllah. Kita pergi pada persoalan pertama YB. Okay. Boleh, so kita tengok kat skrin depan Okay, kita tengok. Alright, soalan pertama di YB adalah mengenai P-Hailing Rider. Macam tajuk kita pun hari ni tentang P-Hailing Rider. So ada P-Hailing Rider kata, kenapa perlu ada GDL sedangkan satu kerjaan sebagai rider ni pun tak banyak hasil dia yang didapat. Silakan YB. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih BNCOM, terima kasih Aiman bersama-sama menyebut saya bersamalah dalam program Mantul Babe. Mantul Babe. Ni pertama kali saya turut serta dalam segmen ni lah, Mantul Babe ni. Betul. Berkaitan dengan P-Hailing dan juga isu yang baru-baru ni dibincangkan secara meluas, khususnya di media sosial dan juga di luar sana lah, berkenaan dengan menggunakan ataupun implementasi GDL kepada driver ataupun rider P-Hailing ni. Sebenarnya GDL ni mana yang dah sedia maklum, yang terlibat dalam industri logistik dan juga pengangkutan ni memang maklumlah berkenaan dengan goods driving license. Biasanya goods driving license ni diperuntukkan ataupun diperlukan untuk semua kenderaan-kenderaan perdagangan yang membawa barang-barang Nama pun goods driving license. Betul. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memastikan kenderaan-kenderaan ni, yang pertama kenderaan tu sendirilah. Kenderaan tu mematuhi piawaian dan juga standard untuk membawa sesuatu barang. Sebab barang-barang ni pun ada pelbagai jenis barang. Jadi kenderaan tu mesti sesuai dengan barang-barang yang nak dibawa dalam industri logistik ni. Yang keduanya, GDL ini diletakkan kepada pemandu tu sendiri. Pemandu ni mestilah mempunyai satu kompetensi yang khusus untuk membawa barang. Sebab membawa barang ni tak sama dengan membawa penumpang ataupun membawa social penumpang yang lain. Yang maksudnya kawan-kawan tumpang kereta tak apa. Itu tak kira. Itu tak perlu ada PSV. Tetapi kalau membawa penumpang komersial, even Grab pun yang membawa penumpang pun dah dikenakan PSV. Betul. Tapi untuk membawa barang ni sepatutnya memang ada GDL. Ini berkaitan dengan kompetensi pemandu itu sendiri. Pemandu di atas jalan raya di atas jalan raya dan juga yang membawa barang itulah. Sebab SOP dan juga syarat-syarat dan juga keperluan tertentu untuk membawa barang ni tak sama macam kita bawa kenderaan biasa. Mestilah ada pematuhan dan juga mesti ada kaedah-kaedah pemanduan yang tertentu. Itu sebab hasrat dan juga ada cadangan untuk menggunakan mekanisme GDL ini kepada P-Hailing. Khususnya yang membawa barang lah. Saya ingat khusus kepada yang membawa barang. Sebab yang membawa makanan ini perlu ada pematuhan yang lain lah. Mesti ada kaedah dia yang lain. Sebab kita pun melihat di luar sana industri gig ekonomi khususnya dalam P-Hailing dan juga E-Hailing ini mendapat tempat khususnya di kalangan anak muda. Jadi kerajaan tak boleh terus-terus syaratkan GDL sebab
belum ada lagi kajian dan juga belum ada lagi tumpuan khusus dalam industri ini. Jadi modul GDL mana yang mereka nak pakai. Jadi mestilah kena ada fine tune yang khususnya. mesti kena ada mekanisme yang khusus dulu Betul. sebelum nak buat sebelum nak diimplementasi. Jadi saya ingat perlu ada banyak lagi perbincangan dan juga diskusi meja bulat di antara driver, rider dan juga industri, khususnya service provider lah, macam Grab, Foodpanda, Lalamove, dan juga saya ingat banyak lagi yang akan keluar. Termasuk saya ingat JNT pun dia ada yang bawa barang dan juga bawa surat menggunakan motosikal. Van motosikal pun ada. Jadi ini perlu dilihat secara menyeluruh. Pos laju kira sekali tak? Pos laju kira sekali. Mereka perlu ada GDL sebab mereka ni kena bawa barang. Jadi sebab dia tak ada makanan kan? Dan ramai di luar sana yang mungkin sedar ataupun tak sedar. GDL ini sebenarnya bukannya keperluan untuk bawa barang saja. Kalau tuan-tuan saudara kat luar sana tahu, kalau pengusaha ataupun yang buat perkhidmatan van jenazah pun membawa jenazah ini pun perlu ada GDL. Sebab dia kena ada GDL. Dia dah bukan PSV, dia bukan bawa penumpang. Betul. Sebab dia dikira sebagai barangan. Jadi dia kena ada GDL. Baik. Saya itu makluman yang baru untuk saya. Thank you YB sebab bagi tahu, sebab selagi mana YB tak cakap kita tahu van jenazah pun kena ada GDL. Jadi YB, bila kita bincang pasal lesen-lesen kan, contoh GDL adalah untuk barangan, goods delivery license, goods driving license, sorry. Lepas tu ada PSV untuk penumpang. Dan sekarang ni kita tengah perbincangan tentang P-hailing rider ni yang bawa makanan. Dia bukan barangan tapi dia makanan. So itu ada confusion kat situ lah kan. So pada pandangan YB lah, kenapa kena ada lesen ni, terutamanya tentang safety road dekat atas jalan raya? Okey, yang pertamanya kita lihat apabila industri dan juga permintaan perkhidmatan menggunakan P-hailing dan juga e-hailing ini ada peningkatan selepas habis pandemik lah, PKP, dan ianya menjadi sebahagian daripada sumber mata pencarian dan juga pekerjaan. Jadi mestilah kena regulate berdasarkan dengan undang-undang dan juga peraturan semasa, sebab kita tak nak lagi menjadi tomahan pula di halayak ramai sana mengatakan macam-macam lah, rider ini memandu secara berbahaya, melulu dan sebagainya. Sebab dalam keadaan rider ini membawa makanan dalam bakul belakang mereka tu ataupun dalam beg mereka tu, mesti ada kaedah keselamatan yang perlu dia patuhi. Sebab kalau dalam keadaan penuh ke besar ke macam mana ke makanan tersebut, berapa jauh dia nak hantar, berapa cepat yang dia nak kejar masa, perlu ada kawal selia, perlu ada pematuhan tertentu. Tapi pihak kerajaan mesti meneliti semua aspek lah. Dia tak boleh buat secara terburu-buru. Dan kita menyambut baiklah baru-baru ni di peringkat yang bahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi dan juga rakan-rakan Exco Pemuda berbincang dengan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Dan saya ingat dah ada beberapa timeline ataupun dah ada beberapa cadangan-cadangan yang akan disusuli dan juga akan dilaksanakan oleh kerajaan, khusus dalam mekanisme memastikan ruang kepada suatu undang-undang ataupun peraturan nak dibuat ke atas P-hailing dan juga e-hailing ini. Baik. YB, bila YB tadi cakap kan macam ada lesen ini dan ada persetujuan dengan pihak kementerian, dengan peringkat pemuda juga. Jadi YB, bila kita katakan berkaitan tadi piawaian, apa mungkin cadangan YB tentang piawaian, contoh masa nak dihantar tu, adakah ada limit dia ataupun ada maksimum dia ke? Sebab itu berkaitan dengan safety juga. Kalau mungkin Grab ataupun Foodpanda boleh tekan rider diorang wajib hantar dalam masa 10 minit walaupun jarak dia 10-20 km, itu dah mungkin berbahaya. So macam mana YB tentang mungkin regulation yang kita bincang? Perkara itulah yang perlu diperhalusi dan semua pihak mesti kena terlibat. Pihak service provider, Grab, Foodpanda, Lalamove dan sebagainya mesti kena ada sekali bersamalah dengan rider-rider, sebab yang berhadapan dan juga yang tahu keadaan semasa tugas sebagai rider ni, rider yang tahu. Sebab mereka yang berada di lapangan, apa kekangan dia, apa permasalahan dia dan apa dia punya tekanan dia sebagai rider. Jadi ini mesti dilihat sebelum kerajaan nak regulate undang-undang khusus berkaitan dengan ni. Dan saya ingat kalau di peringkat aduan pun sekarang ni katalah berlaku pelanggaran ataupun sesuatu yang mungkin membahayakan pemandu lain di atas jalan raya oleh mungkin ialah sebab ini melibatkan manusia. Betul. Tak semua orang mematuhi undang-undang dan tak semua
tak semua berdisiplin. Betul, Ada juga yang mungkin nak cepat langgar traffic cepat. light. Contoh paling mudah mungkin langgar traffic light lah, ataupun membahayakan kenderaan yang lain. Jadi mangsa ataupun pihak yang terkilan ni, dia nak mengadu kepada siapa? Adakah mengadu pada polis trafik, mengadu kepada JPJ, ataupun ada satu badan di bawah MOT yang memantau tentang servis ataupun perkhidmatan ini sendiri. Contoh macam kenderaan perdagangan, kita ada lembaga LPKKP tu, lembaga kenderaan perdagangan tu. Betul. Kalau ada apa-apa masalah, contoh pemandu lori bawa dalam keadaan berbahaya, mabuk dan sebagainya, ada, kita tengok biasa kat belakang lori tu ada besar tulis, sekiranya ni aduan boleh hubungi dan mungkin untuk industri P-hailing dan juga e-hailing ni mungkin wajar di peringkat kementerian dan juga kerajaan menubuhkan satu mungkin suruhanjaya ataupun satu jawatan kuasa khas lah, lembaga khas yang untuk mengawal selia dan juga memastikan siapa yang memasuki ataupun yang terlibat dalam industri ini mematuhi segala regulation. Dan perkara ini boleh juga dilibatkan dengan kementerian lain, bukan saja Kementerian Pengangkutan. Sebab cadangan daripada pemuda, selain daripada nak regulate berkaitan dengan pelaksanaan ataupun perkhidmatan ini, mesti dilihat juga tentang kebajikan mereka. Betul. Apa status rider ni? Rider ni adakah Bekerja mereka ini ke? bekerja tetap ke, bekerja sambilan ke? Di mana kebajikan mereka? Adakah mereka ini di-govern ataupun dilindungi bawah Akta Keselamatan Pekerja dan sebagainya, insurans dan sebagainya. Betul. Ini juga perlu diambil perhatian, sebab kita tak nak pula nanti service provider lah yang memberikan perkhidmatan ini ambil kesempatan kepada rider-rider dan juga pekerja-pekerja mereka, mungkin mengenakan mungkin gaji yang terlalu rendah, insentif yang terlalu rendah, tetapi volume tugas yang terlalu tinggi yang membebankan, mungkin KPI yang mungkin mendesak mereka ini untuk melakukan sesuatu yang mungkin terpaksa melanggar peraturan sedia ada dan sebagainya. Jadi ini mesti dilihat secara menyeluruh. Tapi yang penting adalah kebajikan mereka ini. Sebab gig economy ini, sebahagian daripada industri gig economy ini adalah P-hailing dan juga e-hailing. Dan mereka ini perlu mendapat pembelaan juga daripada segi diri mereka. Daripada segi diri mereka ni mesti ada dilindungi juga. Baik, YB, apa yang YB cakap tadi sebenarnya ada berkait dengan ada satu soalan daripada orang kat luar sana juga. Saya dah ada screenshot, nanti kita tengok. Tapi sebelum nak tanya soalan tu YB, tentang kemunasabahan untuk lesen-lesen ni. Kenapa kita nak kena banyak lesen, kenapa nak kena banyak peraturan, perundangan, lepas tu semakin ramai orang pula. Yang dulu mungkin P-hailing punya servis ni tak ramai, mungkin kita boleh kira lah dalam 10 orang. Dalam 10 orang ada 5 orang yang buat. Tapi sekarang mungkin kalau 10 orang, 10-10 buat P-hailing. So apa munasabahnya kita nak kena ada semua benda ni? Okey, yang pertamanya kalau kita nak memikirkan ataupun nak berbincangkan tentang rasional ataupun apakah perlunya ada kawal selia dan juga tata kawalan ataupun tata cara guideline berkenaan dengan e-hailing dan juga P-hailing ni. Satu adalah perkembangan daripada segi industri. Kalau kita ingat di negara kita satu ketika dulu, ketika penggunaan motosikal masih lagi rendah, masa tu helmet belum lagi wajib. Dan kemudian diwajibkan memakai helmet apabila dah ramai dan juga untuk keselamatan. Sama juga tentang perkara ini, sebab macam saya sebut awal tadi, ini adalah melibatkan kompetensi, kecekapan. Sebab kita dulu belajar memandu ataupun ketika kita ambil lesen motosikal adalah untuk memandu sebagai pemandu motosikal untuk kita bawa motor tu daripada point A ke point B, destinasi A ke destinasi B. Kita menggunakan motosikal itu bagi tujuan untuk pergi ke sesuatu tempat sebagai mod pengangkutan kita. Betul. Tetapi hari ini kita menggunakan kenderaan itu untuk tujuan selain daripada pergi ke point A ke point B untuk pengangkutan kita, tapi menggunakan untuk membawa barang, untuk membawa penumpang. Jadi mesti kena ada tata cara yang tertentulah perlu dikawal sedia, sebab kita tak nak nanti di satu ketika nanti menjadi tomahan, termasuk akan jadi isu tentang liability undang-undang dan sebagainya kalau sesuatu berlaku ke atas penumpang maupun ke atas barangan yang kita deliver tu. Dan kita kena ingat benda ini pun adalah sangat penting. Kalau kita bercerita dengan undang-undang tadi, makanan satu hal. Betul. Apabila kita bercakap pasal bawa barangan ni,
baik rider JNT sebagai contoh, rider Lalamove dan Grab pun saya ingat sekarang ni pun dah ada perkhidmatan membawa barang. Betul. Membawa barang. Cuma berbezalah dengan Lalamove dan sebagainya. Hmm. Sebab kadang-kadang kita tak tahu barang yang dipesan ataupun dikirimkan oleh orang tu adakah barang tersebut adakah barang-barang yang illegal goods ataupun sebagainya. Betul. Jadi ini pun perlu kawal selia juga. Kalau kita ingat satu ketika dulu, ketika PKP, apabila ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, yang menyebabkan industri ini dikecam ataupun dipandang serong. Apabila ada pihak yang tak bertanggungjawab menggunakan perkhidmatan Grab dan juga sebagainya ni untuk bawa barang-barang illegal, bawa rokok seluduk, bawa kirim dan sebagainya. Sedangkan pada ketika PKP itu mereka ni adalah frontliner kita, barisan hadapan yang membantu orang yang berduduk di rumah semua untuk hantar makanan. Benda yang necessity, perkara yang penting. Tapi ada orang ambil kesempatan hantar illegal good macam rokok dan sebagainya yang terpaksa semua P-hailing ataupun rider ni tadi setiap roadblock mereka kena berhenti, buka, cek dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kerajaan lihat dan inilah perlunya ada kawal selia. Bukannya kita nak menjadi negara hukum ataupun negara yang satu ada hukuman untuk policing our citizen, tidak. Tetapi untuk mengawal kemaslahatan dan juga SOP dan sebagainya. Betul, sebab itu kalau tak ada benda tu, orang yang tak buat pun jadi master. Betul. Orang yang buat ni pula dapat untung haram. Orang yang tak buat ni kena pula siksaan ni. Tapi yang paling penting adalah kompetensi. Sebab sebelum mendapatkan GDL ataupun PSV dan sebagainya, mereka perlu melalui latihan. Jadi latihan yang khusus dan juga spesifik mesti kena ada kepada rider ini. Tapi dalam penguatkuasaan tu mesti ada masa lah bagaimana nak buat. Maksud ada tempoh masa. Ada tempoh masa, ruang dan sebagainya lah. Betul. Sebab bila YB ceritakan tentang apa point A to point B tu kita saja bawa dan mungkin ada kawan seorang kat belakang ke apa kan. Tapi ini kita kena berbincang tentang dimension kotak tersebut juga. Dan mungkin kotak beg belakang tu pun berapa besar boleh lepas ke tidak kalau nak lepas apa selok belok selit-selit bawah kereta-kereta lain kan. So itu saya setuju dengan YB bila YB katakan benda tu sebenarnya agak dan sangat-sangat penting untuk kita bagi tahu. Sebab kalau tak ada bagi tahu pula orang kata tak ada siapa cakap tak boleh. Betul. Alright YB, kita pergi soalan seterusnya boleh YB? Okay. Boleh. Okay, kat situ. Okay, YB buat macam ni sikit YB boleh. Sini. Okay, kita baca. Baik, soalan seterusnya YB adalah dikata tentang insurans. Baik. Kenapa insurans kepada P-hailing rider ni tak banyak orang tahu? Itu soalan ni YB. Macam mana? Okey, berkenaan dengan insurans ramai yang tak tahu kerana insurans ni mungkin masih lagi diletakkan sebagai optional ataupun belum lagi menjadi satu kewajipan. Tetapi apabila kerajaan ataupun kementerian membuat satu undang-undang untuk mewajibkan insurans, sebagai contoh untuk kita hidupkan road tax kenderaan kita, mesti wajib kena ada insurans dulu baru boleh hidup road tax. Jadi inilah perkara-perkara yang kita perlu ambil peranan dalam menentukan regulation ataupun tata cara sesuatu industri tersebut. Tetapi perkara ini perlu dibincangkan secara khusus macam saya cakap tadi. Sama ada isunya adalah sama ada baik insurans, baik daripada segi kos membuat GDL ataupun memastikan pemandu-pemandu rider ini mempunyai kompetisi yang cukup itu diletakkan kepada pemandu ataupun kepada service provider. Jadi ini perlu ada give and take. Sebab akhirnya yang mendapat keuntungan adalah service provider sendiri. Mereka hanya menyediakan platform dan juga menyediakan aplikasi dan sebagainya. Tetapi yang berhadapan, yang bergerak ni adalah rider ni tadi. Rider ini dapatlah sikit daripada apa yang hasil yang dibuat dan service provider pun ambil juga daripada hasil mereka. Jadi dua-dua pihak ada win-win situation. Kena ada win-win situation sebab dua-dua pihak mendapat keuntungan dalam industri ini. Mungkin kalau macam baru ni kalau kita tengok MOT keluarkan kenyataan bahawa kalaupun dilaksanakan akan dikenakan satu bayaran yang nominal, macam RM2 ataupun RM3 macam tu. Why not? Kalau ini tidak menjadi masalah, saya ingat syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan ini membuat keuntungan jutaan ringgit. Betul. Biarlah dia absorb by the company instead of rider. Betul. Sebab rider ini mesti ada sebab untuk dia buat tu, mungkin dia ada tumpuan-tumpuan yang lain supaya benda ni memudahkan, tidak merumitkan. Betul. Pada pandangan saya macam itulah perbincangan yang perlu dibuat. Kalau tanya perlu tak perlu, insurans dan juga
GDL ataupun kompetensi punya Lesen. license ni perlu atau tidak perlu, memang perlu. Tetapi siapa yang perlu tanggung, itu kena berbincang lah. Kena berbincang macam mana kaedah dia. Sama ada benda tu diisu kepada syarikat dan syarikat kena train dia punya rider. Syarikat yang bertanggungjawab train dia punya rider dengan adanya GDL tu tadi, ataupun sama macam GDL lain. Benda tu menjadi tanggungjawab kepada pemandu tu sendiri. Baik. YB, itu mungkin kita kalau boleh nak relatekan kepada kalau lawyer kan. Okey. Lawyer kan kita kena renew license setiap tahun, Yelah. betul. So maksudnya itu firm yang tanggung, betul tak? Biasanya kalau professional certificate ni yang kita kena renew setiap tahun, macam saya sebagai seorang peguam dan saya ada firma guaman saya sendiri, ada beberapa peguam yang bekerja dengan saya, sudah pasti lesen ini kita lah, syarikat lah yang akan renew dia punya lesen tahunan dia, bayaran dia kepada bar council itu. Memang kita akan bayar sebab akhirnya dia akan bekerja kita dan dia memberikan perkhidmatan dia atas nama syarikat kita. Betul. Ini sebagai, kalau nak jadikan sebagai analogi contoh lah. Sama juga yang macam GDL dan juga sebagainya ni lah. Maksudnya itulah dia, sebab in the end of the day macam YB cakap sendiri, keuntungan itu dua-dua dapat. Ya, Tapi betul. yang lebih besar tu of course the company lah kan. Jadi YB, bila kita cakapkan tentang lesen ini, keperluan dan sebagainya, dan juga mungkin nak tanya YB, nak inform juga YB, Kementerian Pengangkutan pun dah bagi tahu tak perlu GDL, tapi akan ada macam YB suggest tadi, itu competency level peringkat sijil vocational katanya. So dekat situ, and then also moratorium pun diberikan ke atas perkara tersebut untuk ambil. Maksudnya free of charge. So macam ni YB rasa untuk kita lebih bagi tahu lebih pada orang ramai, selain daripada mungkin kita kena buat perundangan bahawa wajibkan ini dan sini, dan selain daripada tu mungkin YB rasa macam mana? Satu perkaranya adalah awareness lah. Satu awareness di kalangan masyarakat dan juga di kalangan public khususnya berkenaan dengan industri ini. Sebab sebelum ni mereka melihat industri ini adalah industri e-hailing dan juga e-hailing ini sebelum pandemik adalah industri yang terpencil lah sebagai industri alternatif. Tetapi hari ini industri e-hailing ni dah menjadi industri arus perdana. Maksudnya dah jadi prime industry. Maksudnya memang orang dah tahu dah. Di jalan-jalan ni memang kita dah dapat kenal pasti kenderaan-kenderaan yang membawa e-hailing dan juga p-hailing. Dia dah ada dia punya identiti mereka sendiri. Kalau warna pink Foodpanda, hijau Grab, orange Lalamove, merah JNT. Shopee pun ada macam Shopee pun dah ada. Jadi benda ni dah jadi satu industri yang besar. Betul. Jadi perlu ada kawal selia lah, macam saya cakap tadi, perlu ada kawal selia. Cuma kaedah pelaksanaan tu dia mestilah ada dia punya progress lah. Maksudnya kerajaan tak boleh tiba-tiba buat satu peraturan tu dan terus enforce, tak boleh. Mesti kena ada masa yang mencukupi untuk mereka adopt dan juga adapt apa yang hasrat dan juga pihak kerajaan. Khusus berkaitan dengan kompetensi ni tadi, ada banyak kaedah. Mungkin kalau kerajaan nak menggunakan institusi ataupun sekolah-sekolah memandu sedia ada sebagai contoh, menambah modul-modul yang perlu diterapkan oleh sekolah memandu khusus untuk kompetisi lesen untuk Grab ataupun e-hailing punya driver ni, mesti kena ambil dengan mereka lah. Macam saya tengok yang dipermudahkan sebelum ni untuk ambil PSV, untuk untuk kenderaan-kenderaan membawa penumpang, e-hailing kan. PSV boleh buat kelas boleh datang secara online dan sebagainya. Dan mereka pun kena ambil insurans yang berlainan apabila kenderaan ini digunakan sebagai kenderaan e-hailing. Jadi saya ingat termasuk p-hailing ini jugalah kan, insurans motosikal itu sendiri, sebab ianya berbeza daripada segi perundangan dan juga daripada segi sekiranya berlaku musibah lah, perkara yang tidak diingini berlaku, ada berlaku kemalangan ke ataupun berlaku kecelakaan ke, na'udzubillah, kita tak nak nanti ada pertikaian di mahkamah. Insurans tak nak bayar, insurans tak nak bertanggungjawab, dan perkara-perkara ini yang kena kita lihat, dan akhirnya mereka ni dua kali jadi mangsa lah. Satu mangsa keadaan, kemudian jadi mangsa ni pula, dan tak dapat pembelaan yang sepatutnya. Dan dalam masa yang sama yang perlu dititik beratkan yang saya cakap tadi, selain daripada kompetensi dan juga regulation yang ada ni, kena tengok kebajikan mereka lah. Dan mereka ni mesti ada satu
kalau boleh buat satu akta dan juga undang-undang khas kepada mereka ni lagi baik. Betul. Sebab lagi khusus perkara tersebut boleh terus kita lihat daripada segi kebajikan dan kerajaan apabila industri ini dikawal selia dan ada satu akta yang Khusus. govern yang khusus mereka ini, Ha. maka kerajaan ada kuasa melalui akta ini untuk memberikan satu pembelaan kepada mereka dan meletakkan kewajipan-kewajipan tertentu kepada service provider, Betul. kepada syarikat, supaya syarikat lebih menumpukan kepada aspek pekerja-pekerja mereka. Dalam keadaan sekarang ni, yalah, ini tanggapan umum lah, tanggapan masyarakat luar melihat macam syarikat ambil kesempatan lah dengan perkembangan industri ini. Akhirnya yang teruk sebenarnya adalah pekerja dia. Akhirnya yang mendapat keuntungan yang sangat besar adalah service provider ini sendiri. Betul. YB pernah terfikir ke? YB pernah ada macam seronok juga jadi ni Saya pernah jugalah terfikir, saya pernah juga tengok kan. Saya pernah terfikir dan biasa saya selalu naik Grab lah dan juga menggunakan perkhidmatan P-hailing ini. P-hailing minta hantar makanan, Grab sebagainya. Cuma yang hantar makanan ni biasanya dia lepas hantar tu sebab dia pun nak kejar benda-benda lain, jadi tak sempat lah kita nak bersembang dengan dia. Tapi kalau kita naik kereta Grab ni, kita sempat biasanya bersembang, kita ada masa yang panjang lah, betul. berbincang dan juga tukar-tukar pandangan, pendapat dengan driver ni. Jadi macam-macam aduan, macam-macam pengalaman dan juga macam-macam senario yang mereka gambarkan dalam industri dan juga pekerjaan mereka ini. Dan benda-benda itulah yang kita sebagai ejen kepada kerajaan, apalagi kita sebagai pemuda menjadi juru bicara kepada rakyat dan juga masyarakat ni, kita kena sampaikan lah kepada kepimpinan kita dan juga pihak kerajaan agar industri ni diregulate dan juga diteliti dengan baik. Ada YB kenal anyone yang ambil jadi P-hailing rider, Foodpanda? Adalah kawan-kawan di luar sana, adalah ramai jugalah yang kenal. Cuma di kawasan saya, di kawasan luar bandar ini, di Sungai Besar, khususnya dalam Dun Sungai Panjang ini, masih lagi kurang lah permintaan. Tapi ada, daripada segi Foodpanda ada, cuma e-hailing tak ada lah. Kalau buka Grab di kawasan saya tu, dia kata out of service lah. Memang tak ada permintaan. Memang tak ada muncul lah. Tapi macam yang hantar barang ni memang ada. JNT, Lalamove semua ni semua ada. Okey, baik. YB, tadi YB dah tekankan banyak pasal kebajikan. Saya rasa orang kat luar sana pun banyak tertunggu-tunggu nak dengar respon YB tentang kebajikan P-hailing. Rider-rider Foodpanda, rider Grab ni. So soalan dia YB, kita tengok situ boleh ya? Boleh. Kat situ. Okey. Alright. So soalan dia adalah berkatakan tentang mogok Grab rider pada saban hari tu. Mogok Grab rider adalah satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Macam mana pandangan YB? Okey. Berkaitan dengan mogok, macam saya cakap tadi, itulah pentingnya pihak kerajaan melihat industri ini secara menyeluruh dan juga lebih fokus dalam industri ini kerana industri ini dah semakin berkembang. Sebab dalam industri-industri lain, industri perkilangan dan sebagainya, mogok ini adalah suatu benda yang dibenarkan dalam undang-undang. Dalam undang-undang Akta Pekerja, boleh mogok pekerja, boleh mogok melalui kesatuan dan sebagainya. Tetapi e-hailing dan juga P-hailing ini adalah dia masih lagi grey area. Dia tak tahu nak duduk bawah Akta Pekerja ke, nak duduk bawah mana mereka ni, nak pengangkutan ke, di mana. Hire dan fire mereka, maksudnya pelantikan dan juga pemecatan mereka ini macam mana dengan dia punya service provider dia. Jadi benda ni adalah isu yang berkaitan dengan undang-undang dan benda ini melibatkan kebajikan. Apabila mereka ini menjadi satu pihak yang terkilan sebagai rider ni, mungkin ada sebab-sebab tertentu yang syarikat ubah polisi, syarikat ubah dia punya pembayaran insentif, benda-benda ni tak ada regulation. Jadi dia boleh buat sesuka hati dia je. Jadi ini yang perlunya campur tangan pihak kerajaan dan juga pihak kementerian dalam industri ini untuk membela mereka ni. Sebab ramai mereka ini, bukannya sikit bilangan mereka. Ramai yang semakin hari semakin bertambah rider ini. Tapi kita kena lihat juga keadaan semasa. Jadi itu yang pentingnya daripada segi kebajikan ni, kita kena lihatlah. Tidak semestinya kebajikan rider dan mereka ini, pemandu dan juga penunggang motosikal ini diletakkan sepenuhnya pada kerajaan. Sebab kerajaan pun kita tak tahu, sebab kita tak ada kawal selia dengan syarikat dia. Betul. Sebenarnya mereka ini memang direct dengan syarikat.
Betul lah, kita di peringkat kerajaan kita boleh bagi insentif-insentif tertentu. Mm-mm. Sebagai contoh mungkin kita ada insentif, kalau sebelum ni lah, Mm. pengusaha-pengusaha taksi, kerajaan dia bagi bantuan tayar, Betul. benda-benda yang one off boleh bagi. Betul. Sama juga macam P-hailing ni yang menunggang motosikal ni. Kalau kerajaan nak bagi insentif, mungkin boleh bagi insentif selenggara motosikal ke. Itu mungkin kerajaan boleh bagi. Betul. Boleh bantu daripada segi itu. Tetapi yang lebih besarnya adalah isu kebajikan. Yang mana ini perlu menjadi tanggungjawab syarikat. Dan mesti ada satu peranan kerajaan untuk mewajibkan pihak syarikat dalam satu subjek tertentu bab kebajikan ini. Satu mungkin bab insurans, wajib insurans. Wajib mereka ni diinsurankan. Sama ada kaedahnya nak syarikat nak menyediakan insurans kelompok ke, ataupun rider ini boleh ambil insurans mereka tambahan personal ke, dan sebagainya. Mesti kena ada satu regulation supaya industri insurans pun boleh cater kepada permintaan daripada sektor ini. Sebab industri insurans hari ini kita pun tahu, biasanya insurans kenderaan ni melibatkan kemalangan, sekarang boleh pula bencana, boleh pula banjir dan sebagainya. Dan insurans pun sebenarnya bukanlah terhad pada itu, ada banyak lagi benda-benda yang diinsurankan dalam apa juga risiko. Betul. Apa juga risiko ni boleh diinsurankan. Tetapi mesti kena ada guideline yang tertentu. Betul. Termasuklah dalam P-hailing dan juga E-hailing ini. Sebab mungkin ada perkara nyawa ke kan? mungkin ada perkara-perkara yang insurans tak cover. Betul. Tapi kerajaan kena wajibkan supaya ini menjadi satu prasyarat yang boleh melindungi hak rider ni tadi sebagai pekerja. Termasuk juga akta pekerja. Mungkin perlu ada pindaan dan sebagainya dalam akta pekerja ni untuk define ataupun masukkan sekali mereka ini dalam konteks ataupun dalam definition pekerja itu sendiri. Untuk YB, macam YB cakap tadi, saya sangat tertarik bila YB cakap pasal insurans kan YB kan. Insurans kenderaan ada, insurans nyawa ada. So macam mana satu insurans yang nak ada pula untuk rider ni? Adakah dua-dua? Adakah salah satu? So mungkin pada pandangan YB sendirilah, apa YB rasa? Patut tak dua-dua insurans ni ataupun satu je cukup? Dia sepatutnya apabila saya cakap tadi, kalau akta kerja ni dipinda ataupun dimasukkan sekali mereka ni, of course sebagai majikan mereka kena define ataupun kena anggap rider ni sebagai dia orang punya pekerja lah. Dan apabila mereka ini pekerja, maka mereka ada kewajipan sebagai majikan apa yang telah pun digariskan dalam akta kerja tersebut. Mereka mungkin kena bayar sok-sok, kena bayar sok-sok pekesot, PF dan sebagainya. Ni mungkin kena ada tune lah dekat garis panduan yang tertentu. Berapa persen ke? Berapa persen? Sebab mereka ini hakikatnya bekerja. Hakikatnya mereka bekerja. Dan adakah ada regulation berkaitan dengan kaedah pembayaran? Sebelum ni taksi, waktu adanya taksi, industri taksi ni memang ada khusus tata cara ataupun guideline bagaimana taksi ni boleh charge kepada penumpang. Setiap kilometer berapa sen tu memang ada dia punya khusus guideline khusus. Tapi dalam kaedah dalam industri e-hailing ni saya tengok macam tak ada. Betul. Dia bergantung kepada service provider tu sendiri. Service provider tu sendiri yang buat dia orang punya regulation nak bayar berapa. Betul. Ada keadaan-keadaan benda tu merugikan pemandu ataupun merugikan rider. Ada keadaan-keadaan tertentu ianya menguntungkan passenger. Sebab dalam industri ni dia melibatkan satu service provider, rider dan juga passenger ataupun customer mereka lah. Sebab saya ingat baru ni saya ada dengar ada satu lagi apps ataupun satu lagi service provider. Saya tak ingat apa nama dia. Kalau tak silap saya, InDriver. Betul. Dia boleh nego. InDriver ni boleh nego pula. Dia boleh nego pula. Jadi mesti kena ada regulate. Macam mana kan? Yang ni sama ada passenger ambil kesempatan ataupun rider ke macam mana tak tahulah. Kita offer RM10. Nak pergi daripada KL ke Petaling Jaya. Kita offer RM10. Sedangkan kalau naik biasa mungkin boleh cecah RM20. Betul. Jadi RM10 naik. Jadi terpaksa bid dan sebagainya. Jadi kaedah ni mesti kena ada regulation. Betul. Kalau tak industri ni dia akan jadi haywire nanti. Betul. Dan akhirnya ianya akan menjadi collapse lah nanti. Sama ada collapse ataupun dia akan bertelagah lah. Dan akan ada pihak yang ambil kesempatan. Ada ketidakseimbangan kat situ, lepas tu risau konflik-konflik pula berlaku. Itu lagi cerita lain pula. Jadi YB, ada lagi satu soalan. Saya rasa ini satu perkara yang sangat-sangat ramai orang nak tahu. Saya pun sendiri nak tahu lah apa pandangan YB tentang perkara ni. Kita tengok kat skrin dulu YB. Okey, baik. Alright. Okay, dia tanya.
pada zaman sekarang ni ramai orang dah pilih kerja yang lebih fleksibel berbandingkan pekerjaan yang daripada pagi sampai malam. Betul. Timbulnya industri P-hailing, rider terutamanya memberikan mereka flexibility dalam masa sama gaji yang tinggi. Okey. Jadi sepatutnya jadi gig ekonomi untuk sementara ataupun selamanya? Ada soalan. Kalau kita tengok perkembangan gig economy khususnya dalam industri P-hailing, ianya dilihat sekarang ni semakin berkembang lah. Tapi dalam apa-apa industri pun dia akan ada satu tempoh peak dia. Apabila dia dah semua ni dia akan turun balik. Sebab dia berbalik kepada teori asas ekonomi lah, permintaan dan juga penawaran. Apabila servis ini apabila lebih ramai yang menjadi rider daripada permintaan, maka disparity itu akan jadi lebih menguncup dan akhirnya agihan permintaan tu ramailah. Mungkin ada rider yang dah tak dapat job. Dia sebagai rider tapi dia tak dapat job sebab permintaan tu makin berkurang ataupun mereka dah makin ramai. Betul. Jadi mana yang nak menjadikan ini sebagai pendapatan tetap, dia ada risiko dia lah. Dia ada risiko. Dan untuk minimasi risiko ni lah perlu ada kawal selia itu tadi. Maksudnya mungkinlah saya pun tak tahu apabila ini menjadi satu profession ataupun satu kerja yang tetap, mungkin pihak service provider mungkin kenakan mereka ni at least ada basic salary ke. Wajib ada basic salary. Sekarang ni dia orang punya bayaran based on commission based lah. Based on job dan juga insentif yang diberikan oleh pihak syarikat. Jadi perkara-perkara ni yang perlu dilihat pada pandangan saya, untuk for the long run. For the long run, saya ingat ini akan menjadi satu pekerjaan alternatif. Dia bukan akan jadi satu pekerjaan yang utama permanent. Tetapi perlu diberikan perhatian apabila dari kalangan rakyat ataupun dari kalangan masyarakat ingin memilih pekerjaan ini, mesti ada kawal selia. Tetapi for the long run, saya ingat ia bukanlah satu industri yang ada career ladder, ada kerjaya kan. Bukannya dia boleh lepas jadi rider dia boleh jadi manager pula dekat HQ dia. Mungkin tak adalah. Ataupun dalam industri yang lain macam industri franchise, kalau kita tengok sebelum ni pun orang melihat yang bekerja McD, bekerja di KFC, bukan tak ada future. Kerja-kerja yang orang lihat sebagai kerja-kerja sementara. Tetapi dalam pekerjaan itu dia punya career progression dia. Mungkin dia bermula sebagai cashier ataupun sebagai cooker dekat masakan, tapi dia boleh naik sebagai mungkin restoran manager ataupun dia boleh jadi regional manager dan sebagainya, mengurus dan sebagainya. Jadi ada nampak career progression dalam industri kalau kita bercakap tentang sudut career lah, daripada sudut kerjaya. Tapi daripada sudut pekerjaan, ini adalah satu pekerjaan. Tapi daripada sudut kerjaya mungkin definition yang berbeza. Ini adalah satu pekerjaan tetapi dia bukan satu kerjaya. Betul. Kalau boleh saya definisikan macam itulah. Dia adalah satu pekerjaan tapi dia bukan satu kerjaya. Tapi perlu ada kawal selia dan juga perlu ada keseimbangan dalam perkara itulah. Sebab kita tengok hari ini yang terlibat dalam gig ekonomi ni kadang-kadang ada yang di kalangan profesional dan juga di kalangan graduan. Betul. Sebab apa mereka join ni? Sebab masih belum ada lagi peluang dan juga ruang pekerjaan dalam kerjaya mereka. Kerjaya yang mereka nak yang hala mereka tuju tu. hala tuju mereka. Contoh dia graduate daripada segi engineering, tapi belum ada ruang kerja untuk dia menjadi engineer. Tapi buat sementara tu dia buat kerja ni dalam untuk dia mencari ni untuk menampung kehidupan dia. Jadi dia masih lagi dalam pekerjaan alternatif. Tapi permintaan tu masih ada. Cuma mungkinlah tak selamanya lah orang akan bekerja kat situ. Betul. Dalam industri ni selagi ada kederat, selagi ada kemampuan, mungkin dia akan bekerja dalam ni lah. Betul, sebab sampai bila juga kan YB kita mungkin umur sampai umur 40 50 tu boleh lagi lah kot. Tapi kalau dah sampai ke 60 70 tu takkan masih nak ride. Sebab benda ni kita kena tengok dari segi kehidupan kita dan juga dari segi tempoh masa bekerja, apa yang relevan, apa yang tidak. Jadi YB, saya rasa itu dah hujung-hujung dah, dan itu soalan yang terakhir. Tapi mungkin apa yang YB rasanya YB sendiri nak sampaikan your own perspektif kepada mereka ni? Okey, yang pertamanya kita kena ucap terima kasih
kepada semua rider-rider yang ataupun mereka rakan-rakan kita yang terlibat dalam industri e-hailing dan juga p-hailing ini. Kerana mereka inilah yang memberikan perkhidmatan kepada kita semua. Baik yang menjadi yang membawa passenger ataupun membawa barangan ini. Tetapi itu di sudut mereka, dan di pihak kerajaan mesti melihat mereka ini secara menyeluruh dalam sudut industri untuk membela nasib mereka ketika mereka dalam pekerjaan ini. Dan macam saya cakap, ini adalah satu pekerjaan. Jadi apabila ianya satu pekerjaan, ianya melibatkan nyawa, ianya melibatkan keselamatan, ianya melibatkan risiko, dan sudah pasti hasrat dan juga matlamatnya adalah untuk mencari pendapatan. Dan perkara-perkara inilah yang perlu diambil perhatian, dan kebajikan mereka ini mesti diambil peduli. Dan kita tak nak mereka ni dua kali ditindas. Satu, mungkin mereka dah ditekan dan ditindas oleh pihak Service service provider. provider. Kemudian kita kerajaan pula nak menekan dan juga meletakkan suatu syarat yang agak sukar, yang agak sukar untuk mereka penuhi ataupun mereka patuhi. Jadi kena seimbang. Kita kena tengok industri ini secara menyeluruh. Bukan tertumpu kepada rider, tetapi mesti juga tertumpu kepada service provider mereka. Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak YB, dan saya rasa itu banyak pengisian, perkongsian, perbincangan yang banyak makna dan banyak isinya. Kalau siapa terlepas pandang tadi, terlepas dengar, tak sempat nak dengar point tu betul-betul, boleh rewind balik YB Boleh. Lepas tu boleh record balik ke, buat jadi video TikTok pendek, kongsikan kepada rakan-rakan lain pun boleh ke YB Boleh. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Boleh silakan continuously teruskan berikan komen-komen anda, share kepada ramai-ramai orang, dan like sebanyak-banyak mungkin. Sebab komen-komen anda kita akan ambil untuk sesi-sesi seterusnya, episod-episod seterusnya, untuk kita sama-sama berbincang tentang apa yang anda nak. Baik YB, kita buat mantul babe sekali boleh? Boleh. Alright. Mantul babe. YB dah buat. Korang bila lagi? Baik, terima kasih banyak kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam.